Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 4 UPM. Okey, hari ini kita teruskan lagi pembelajaran kita. Dengan subtopik 1.3 pemadam kebakaran. Okey, pemadam kebakaran. Kita sambung lagi 1.2 dah, 1.1, 1.2 dah. Okey, sekarang hari ini kita masuk tajuk pemadam kebakaran. Okey, jenis pemadam kebakaran. Okey, alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal memadamkan kebakaran. Terdapat 4 jenis pemadam. Terdapat berapa jenis? Ada 4 jenis alat pemadam yang kita gunakan pada hari ini. Okey. Okey, jenis yang pertama ialah jenis air. Jenis yang kedua ialah alat pemadam jenis buih. Yang ketiga ialah alat pemadam kebakaran jenis karbon dioksida, dan yang keempat ialah alat pemadam jenis serbuk kering. Okey, kalau jenis air, warna label dia adalah berwarna merah. Digunakan untuk memadamkan kebakaran melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan kayu. Jadi jika kain, kertas ataupun kayu terbakar, kita gunakan alat pemadam kebakaran jenis air. Okey, yang kedua jenis buih. Alat pemadam jenis buih, label dia berwarna krim. Tengok tu label dia berwarna krim. Okey, kegunaan dia ialah untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu, kertas serta jenis cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat ataupun gas asli. Okey, katakan dekat rumah tiba-tiba ada kebakaran yang melibatkan gas. Kamu masak, tiba-tiba keluar api daripada gas masak tu. Okey, jadi pemadam api yang kita boleh gunakan ialah pemadam api jenis buih. Okey, label dekat dia punya pemadam tu berwarna krim. Okey, yang ketiga ialah alat pemadam kebakaran jenis karbon dioksida. Okey, labelnya adalah berwarna hitam. Label hitam pada pemadam kebakaran. Okey, fungsi dia ialah untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas ataupun wap. Okey, katakan dekat sekolah tengah belajar, tiba-tiba wiring tu meletup, keluar api. Jadi pemadam kebakaran yang kita boleh gunakan ialah pemadam kebakaran jenis karbon dioksida. Okey, yang keempat ialah pemadam kebakaran jenis serbuk kering. Okey, serbuk kering ni dekat dia punya tong itu, label dia berwarna biru. Okey, apakah kegunaannya? Memadamkan semua jenis kebakaran. Okey, kalau kita tengok dekat sekolah, satu-satunya pemadam api yang wujud di sekolah ialah pemadam api jenis serbuk kering. Okey, dia punya label berwarna biru. Kenapa? Sebabnya tong ini ataupun pemadam kebakaran jenis serbuk kering ini boleh memadamkan semua jenis kebakaran. Okey, kalau kebakaran disebabkan oleh elektrik, disebabkan oleh wap, disebabkan oleh minyak, disebabkan oleh gas asli, disebabkan oleh kayu, kertas, semuanya boleh dipadam menggunakan pemadam kebakaran jenis serbuk kering. Okey, faham? Okey, cikgu review balik. Ada 4 jenis alat pemadam kebakaran: air, yang kedua buih, yang ketiga karbon dioksida, yang keempat adalah serbuk kering. Okey. Jenis kebakaran. Okey, jenis kebakaran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis kebakaran: A, B, C, D, E dan juga F. Okey, kita tengok jenis kebakaran jenis A. Kebakaran jenis A melibatkan bahan api mudah terbakar jenis pepejal kecuali logam. Okey.
bahan pepejar terbakar tetapi bukan logam. Contohnya ialah kayu, kertas, kain dan sebagainya. Okey, jenis alat pemadam yang sesuai ialah kita boleh gunakan alat pemadam jenis air boleh, jenis buih boleh, jenis serbuk kering pombo boleh, jenis 1, jenis 2 dan juga jenis 3 ni. Okey, yang kedua ialah kelas B. Okey, kelas B ialah kebakaran melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat dan juga canvas. Cat dan juga varnish. Kebakaran melibatkan jenis cecair. Okey, cecair. Contohnya petrol, cecair. Kerosin. Kerosin biasanya kita gunakan sebagai minyak kapal terbang tu. Kapal terbang tu dia punya minyak bukan petrol tapi kerosin. Okey, yang ketiga diesel. Diesel tu minyak untuk kita lori, bas guna diesel, cat ataupun varnish. Okey, kebakaran jenis B. Alat pemadam yang boleh digunakan ialah alat pemadam jenis buih, jenis serbuk kering dan juga jenis karbon dioksida. Okey, jenis kebakaran yang ketiga ialah kebakaran jenis C. Kebakaran jenis C ialah kebakaran yang melibatkan gas seperti gas LPG, LNG, oksigen dan juga lain-lain. Okey, C kebakaran yang melibatkan gas. Okey, alat pemadam yang boleh digunakan ialah serbuk kering ataupun karbon dioksida. Okey, yang keempat ialah kebakaran jenis D. Kebakaran jenis D ialah kebakaran yang melibatkan logam. Logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan semua, kalium, aluminium, magnesium, natrium tu semua adalah jenis logam, besi jenis logam. Okey, jika berlakunya kebakaran logam ini, okey, alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan ialah cuma satu, iaitu pemadam kebakaran jenis serbuk kering. Okey. Yang kelima ialah kelas E. Kelas E ialah kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik. Okey, pasang aircon dalam rumah, tiba-tiba aircon tu terbakar, keluar api. Maksudnya kebakaran melibatkan peralatan elektrik. Okey, jadi jenis pemadam yang sesuai digunakan ialah serbuk kering ataupun karbon dioksida. Okey, last sekali ialah jenis kebakaran kelas F. Okey, kebakaran kelas F melibatkan yang melibatkan lemak dan minyak masak. Okey, tengah masak kat dapur, tiba-tiba minyak tu terbakar. Terbakar. So, apa jenis pemadam kebakaran yang boleh digunakan? Kita boleh gunakan jenis pemadam serbuk kering ataupun jenis pemadam karbon dioksida. Okey, jenis kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A melibatkan yang kita dah belajar tadi, pepejal. Pepejal contohnya kayu, kertas, kain dan sebagainya. Okey, jenis kebakaran jenis B. Kebakaran jenis B ialah yang melibatkan cecair. Okey, ingat kebakaran kelas A melibatkan pepejal, kebakaran kelas B melibatkan cecair. Contohnya petrol. Petrol adalah cecair. Kerosin, minyak kapal terbang tu, cecair. Diesel gunakan pada bas, lori, adalah bentuk cecair. Cat juga cecair. Varnish juga cecair. So, kebakaran yang disebabkan oleh cecair ialah kebakaran kelas B. Okey. Kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C ialah kebakaran yang melibatkan gas. Contohnya ni apa ni? Tong gas. Setiap rumah ada tong gas ni. Okey, kalau tong gas ini terbakar, keluar api, ini dinamakan kebakaran kelas C. Ini adalah tong oksigen. Tong oksigen juga boleh menyebabkan kebakaran. Okey. Ini adalah jenis kebakaran kelas C. Okey, cikgu review. Jenis kebakaran kelas A adalah pepejal, contohnya kayu. Okey. Jenis kebakaran kelas B ialah cecair, contohnya diesel. Okey, kebakaran jenis C adalah gas, yang melibatkan gas, contohnya tong gas tu, tong gas masak. Okey, jenis kebakaran kelas D. Jenis kebakaran kelas D melibatkan logam. Contohnya adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Semua itu adalah logam. Jika logam terbakar tu adalah jenis kebakaran kelas D. Jenis kebakaran kelas E.
Melibatkan peralatan elektrik. Melibatkan peralatan elektrik. Tengok gambar tu apa ni? Ni maksudnya soket terbakar. Ni pun soket terbakar. Ni pun soket terbakar. Biasanya rumah-rumah yang terbakar tu melibatkan litar pintas. Macam ni lah ni. Soket terbakar dalam rumah menyebabkan kebakaran. Ini adalah jenis kebakaran kelas E. Okey, jenis kebakaran kelas F. F adalah melibatkan lemak dan minyak masak. Tengok ni. Tengah goreng telur, tiba-tiba panas sangat, minyak tu terbakar. So, jenis kebakaran ni adalah kelas F. Ni, minyak masak ni. Kamu goreng telur dekat dapur tu, tiba-tiba minyak tu panas sangat, terbakar. Jadi, ini adalah jenis kebakaran kelas F. Okey, tengok ni. Ni pemadam api ABC. Okey, pemadam api ABC ni boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran. A, B, C, D, E, F semuanya boleh menggunakan pemadam api jenis ABC. Tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan. Yang ketiga, tidak mencemarkan tanah. Yang keempat, mudah diselenggara. Dan last sekali ialah kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama, justru menghalang api daripada merebak. Kalau kamu tengok tong gas ni, tong gas A, tong gas B, tong gas C ni, ni tong gas ni. Tong pemadam api ni yang label dia warna biru ni kita panggil pemadam api jenis pemadam api jenis ni boleh memadamkan semua jenis kebakaran. Okey. Okey, tengok ini adalah selimut kebakaran. Dekat Makmal ada, dekat sekolah kita ada satu ni blanket ni, fire blanket. Fire blanket ini diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca. Mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadam oleh air. Yang ketiga, memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Contohnya kalau kamu tengok tiba-tiba ada kebakaran, tiba-tiba kawan kamu terbakar badan dia. Apa nak buat? Ambil fire blanket ini, kita selimutkan badan mangsa dengan fire blanket. Okey, fire blanket ni boleh memadamkan api pada badan. Okey, kemudian macam mana cara menggunakan pemadam kebakaran? Yang pertama adalah tanggalkan pin. Ini pin dia ni. Tanggalkan pin yang pertama. Yang kedua, pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Mesti berada dalam keadaan tegak. Okey, kemudian halakan muncung alat kebakaran ke pangkal api. Okey, ni dia punya muncung mesti dihalakan ke pangkal api. Okey, maksudnya sumber api. Kemudian pastikan anda berada pada jarak 2 hingga 2.5 meter daripada api. Jangan dekat sangat, jangan jauh sangat. Okey. Jarak yang optimum adalah pada jarak 2 hingga 2.5 meter daripada sumber api. Okey, kemudian langkah yang ketiga, tekan pemici atas alat pemadam. Tekan pemici bahagian atas ni. Tekan pemici bahagian atas. Dan kemudian yang keempat ialah ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Okey, kita gerakkan muncung pemadam api ni daripada sisi ke sisi untuk meratakan semburan. Okey. Senarai semak ringkas panduan keselamatan kebakaran. Okey, yang pertama memasang alat pengesan asap. Okey, biasanya alat pengesan asap ni kita dekat hotel-hotel ada ni. Ni adalah contoh alat pengesan asap. Okey. Kemudian pastikan ada pelan kecemasan dan laluan kecemasan dari setiap bilik dan semua penghuni tahu serta telah berlatih menggunakannya. Okey, ini contohnya pelan laluan kecemasan. Okey, dekat sekolah pun ada, dekat dalam kelas kamu, kalau kamu tengok dekat kelas tu, dekat pintu ataupun dekat bord belakang tu ada ditampal pelan kecemasan. Maksudnya pelan kecemasan ni bagaimana kita kemana arah kita lalui sekiranya berlaku kebakaran ataupun kecemasan. Okey.
Kemudian gunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu. Okey, lampu yang dipasang mestilah sepadan. Okey, sepadan dengan watt lampu. Mentol tu mesti sepadan dengan watt lampu. Okey, lagi. Perkakasan elektrik yang menghasilkan haba diletak sekurang-kurangnya 1 meter dari tirai, dari perabot dan apa-apa peralatan yang mudah terbakar. Contohnya apa perkakasan elektrik yang menghasilkan haba? Contohnya adalah periuk elektrik. Masak nasi, kita menggunakan periuk elektrik. Periuk elektrik itu menghasilkan haba. Jadi periuk elektrik itu mestilah, rice cooker itu mestilah kita letakkan sekurang-kurangnya 1 meter daripada tirai ataupun perabot ataupun dinding ataupun apa-apa peralatan yang mudah terbakar. Okey, kemudiannya elakkan mengecas peralatan elektronik di atas katil tanpa pengawasan. Okey, kamu selalunya sebelum tidur cas elektrik tepi katil tu ada plug, cas itu kemudian tidur. Pagi esok baru buka kan. Tu tak boleh. Sebenarnya kita mesti mengelakkan mengecas peralatan elektrik di atas katil tanpa pengawasan. Okey, kemudian periksa pendawaian elektrik dari masa ke semasa. These are the top results.